tak banyak syarikat animasi dia nak masuk tu. Saya tanya syarikat-syarikat besar pun, setahun berapa dia boleh ambil? Sekali dia ambil kan. So dia kata 5-6 orang boleh lah dia ambil. Nak letak 10 orang. Dia pusingkan sudah telur dengan ayam lah. Mana kan? dulu kan. Masuk angin keluar asap balik kan. Jadi kalau katalah slot yang mencukupi lah berapa jam berapa sebenarnya yang kerajaan harus peruntukkan supaya industri animasi ni dapat berkembang. Bukanlah berkembang dia dah berkembang. Maksudnya dia berkembang tu dah berkembang. Nampak boleh survive lah, boleh survive. Kita nak cerita tentang kebolehpasaran kerjaya tu kan. Berkembang dah pergi ke luar negara dah menang award merata dah kan. Cuma berapa orang bekerja tu kan. Nanti kita dapat tak sampai 1,000 pun yang bekerja kan. Jadi kita nak kembangkan, nak bagi banyak pekerjaan kepada anak muda kan, kepada orang-orang tua, veteran-veteran kita pun kan tak ada kerja balik. Kita pun nak makan juga kita pun makan. Jadi banyak slot satu. Datuk tanya tadi agak-agak berapa kan. Saya kata tadi cukup 7 tadi Datuk. 7 seminggu. 7 seminggu. Setahun. Kita sebab perolehan di RTM dia ikut tahun sebab peruntukan itu kan. Kalau setahun tahun agaknya berapa? Tahun dia jadi banyak kalau katalah 7 setiap hari lah. Setiap hari ada satu animasi kan. Maknanya 7 kali 12. 7 kali 4 kali 12. Betul. 28 kali 12 berapa? Itulah angka dia. Kan? Maknanya setiap minggu ada setiap minggu kurang-kurang ada satu kan. Lepas tu kalau bagi masa panjang bermakna satu syarikat tu buat dalam 18 bulan misalnya. So akan 3 tahun kan baru keluar yang dia punya. Yalah benda tu lama kan. Dia pusing lah. So dia dapatlah balik lepas 2 tahun setengah. Kan sekali dapat pun tak apa 2 tahun 3 tahun kan. Dia pusing balik. Tak adalah nanti kata pula kalau syarikat sama je dapat, dia kata tak boleh lah bagi syarikat sama. Sebenarnya itu pun tak betul tu polisi tu. Contoh macam kami buat Usop Sontoren. Dia boleh bagi sambung kan 26, sambung lagi 26. Masa tu syarikat tak banyak. Nampak okeylah dia bagi kita. Bila ada syarikat lain, dia tak nak bagi kita lah. Dia kata takkan asyik bagi syarikat awak je. Kita bagi syarikat sana. Habis tu syarikat ni buat apa? Memang keadaan sekarang macam tu pun Sekarang ni contohlah kan, kita pergi pitching. Kalau kita dah dapat ni next confirm tak dapat. Tak dapat. Kalau kau dapat satu telemovie kau nak makan apa? Dia kata dah dapat kan? Dah dapat. Jadi kita untung 5,000. Contohnya kalau buat telemovie untung 5-10 ribu, itulah setahun nak makan. Habis. Jadi sebenarnya memanglah kita ada banyak masalah yang kita duk perjuang. Amir tahu kan, saya dengan Amir kita terlibat dengan Switch Off pada 2014. Kita fight tentang hak-hak kita dalam industri, dan penyataan kita tu kita orang kata berkumpul beramai-ramai meluahkan perasaan kita, bukanlah nak lawan kerajaan mana-mana, tapi kita nak menyatakan kita ada masalah. Dan siapa yang nak selesai masalah kita? Macam bila dengar Amir punya perjalanan animasi tu, wow, tough juga sebenarnya tapi boleh survive sampai hari ni. Apa formula kecilkan dia punya periuk kecilkan kita punya lingkungan kita lah. Kalau dulu kita boleh ada pekerja sampai 20 orang, sekarang 3 orang je Datuk. Boleh buat juga? Boleh buat lah, tapi nak buat bersiri banyak tak boleh lah. Itu cabaran juga. Contohnya dalam keadaan sekarang lah, kita perjuangkan slot animasi, tiba-tiba kau dapat. Macam mana? Jenuh nak kumpul tu. Sebab orang dah berhenti tadi. Dah pergi bawa van sekolah. Dah balik kampung tanam jagung kan. Pergi jadi tukang kebun. Ada yang jadi tukang kebun. Dah jadi tukang kayu. Dapat slot nak panggil dia, tak nak datang dah. Jadi kita yang anak muda ni macam mana? Anak muda kita kena panggil balik yang student ni tadi kan. Tapi tak ada pengalaman. So kita kena ambil masa pula. RTM bagi 8 bulan. Dah fail balik kan. So sebenarnya ni masalah. Dapat job pun masalah, tak dapat job masalah. Itu kita kata tadi, kita sebenarnya ada masalah besar dari segi ekosistem ni kan. Sebab memang itu dia punya keyword dia. Ekosistem tu kena betul dulu. So nak betul dia kena bermula dengan RTM punya dasar. Sekurang-kurang tadi kalau 7 tu banyak tu, 4 lah. 4 dah. Kan? Kena ada lah kan. Kena ada lah. Jangan satu. Baru ni keluar need statement pun. Saya ingat pergi pitching tu ada 9 syarikat tu. Nak rebut satu je. Kan? Jadi 9 pergi ni kita kenal ni. Kalau aku dapat dia tak dapat. Kalau dia dapat aku tak dapat. Kita masuk dalam
keluar balik, habislah ni. Dah lah, semua pun berjuang untuk dapat satu slot nak tu dapat kan. satu slot. Tu saya kata berebut nak dapat satu slot kan. Keluar statement macam banyak. Kalau di umum tu kita perlukan berapa tu? 300 program. Yang mohon ada 1000 lebih syarikat. 1000 lebih yang panggil pitching tu hari 907 syarikat. Kali dengan 2 proposal dah kan. 1000 lebih nak pakai 300 ataupun 200. So banyaklah kawan-kawan kita tak ada kerja. Ya kan. So itu saya kata kita kena buat sesuatu yang lebih drastik. Sebab tu saya dalam keadaan sekarang ni di bawah kerajaan Madani, saya minta Yang Berhormat Menteri Tuan Fahmi Fadzil untuk merombak sistem dalam industri ni, terutamanya dalam segi ekosistem. Sebab tu saya kata reformasi. Kerana reformasi ni merombak segala-galanya. Kan? Tak apa, kita kena bermula sekarang. Kalau kita tak mula macam yang cakap lah, kita bagi geran, kita bagi tu bagi ni, akhirnya matlamat dia, duit habis, industri tak ke mana. Tak ke mana juga. Kan? Ini yang berlaku sekarang. Contoh ambil cerita tadi, geran disediakan, kan? Buatlah animasi macam-macam, tapi tak ditayangkan di mana-mana. Kan satu kerugian, kita tak dapat tengok hasil tu yang mana kita buat. Kan? Bising kan suruh tayang kat YouTube tu. Yalah, maksudnya akhirnya dia akan pergi kepada satu yang tidak memberi pendapatan kepada kita. Kan? Macam kita kata tadi, royalty. Betul. Kenapa saya perjuangkan royalty? Sebab saya fikir, contoh, umur kita 60 tahun lah. Alhamdulillah, sekarang ni kita 50-an, kita boleh kerja lagi, boleh sihat lagi. Kata dah 60, drama yang kita buat beratus-ratus dulu, disiar lagi. Macam Amir kita tengok, animasi disiar kan. Tapi kita tengok je. Orang ingat, wah, dapat duit lagi dia. Tengok tayang lagi drama dia. Padahal hakikatnya kita tak dapat apa-apa. Kan? Kita tengok je. Kita boleh kata itu aku punya. Itu saja. Itu jelah. Sama juga dengan animasi. Sebab tu saya sampai hari ni, saya tak tahu Amir, secara orang kata konsisten ya, saya masih lagi berjumpa dengan kerajaan, dengan kementerian untuk bercakap benda yang sama. Walaupun halangannya begitu sengit. Kerana apa? Kerajaan kata ini kami keluar duit. Duit kerajaan tu duit siapa, meh? Duit kerajaan pun duit cukai kita juga. Duit kerajaan adalah duit rakyat kan. Yang nak bagi balik ni kepada rakyat. Jadi apa masalahnya kalau kita sebagai pemegang taruh yang buat benda tu, kita nak minta hak kita. Kan? Tak apalah dia bayar. Ambil lah 3 tahun. Macam dulu dulu 3 tahun dan kemudian dibagi balik pada kita. Kita nak buat apa pun kita boleh buat. Sebab akhirnya kita nak menjana pendapatan daripada produk itu. Boleh kita bawa ke stesen boleh kita jual ke tempat lain, ataupun mungkin kita boleh, hari ni ada platform yang macam-macam tu Amir kan. Jadi ini memberi peluang pendapatan. Jadi kalaupun dia tak nak bagi, dia bayar royalty pun alhamdulillah. Tapi dua-dua pun tak boleh. Dua-dua pun tak ada. Kan? Kalau ada pun kata okey, kau orang jual bagi 2 ataupun 70-30. Sekarang ni dia orang nak impose 70-30. Bukan 50-50, 70 dia orang, kita 30. Kita 30. Waktu balik. So benda-benda macam ni sebab dia orang keluar duit kan. So sebenarnya siapa yang nak fight benda ni meh? Betul tak? Sebab tu saya kata kita kena fight meh bersama-sama, kerana akhirnya matlamatnya bukan apa, kita nak hidupkan industri ni. Kan kalau dengar cerita ni, cerita Amir sama, tak lari dengan cerita saya, sama je. Benda yang sama tu. Kita berjuang benda yang sama meh. Dalam keadaan sekarang kita nak menyediakan makanan untuk keluarga kita meh. Kan, kita tak ada kerja. Kan? So macam yang katalah, dapat projek, pekerja dah pergi jadi tukang kebun, balik kampung, bawa teksi, bawa Grab dan sebagainya, nak panggil balik. Kan? Dia dah hidup dalam dunia baru, tiba-tiba nak datang balik nak buat. Sama macam kita orang buat drama. Yalah. Kan, contohnya kawan-kawan saya dah mula fikir nak bawa Grab. Kerana apa? Dah tak boleh survive ni. Hari-hari kena makan. Kan, drama ulang siar tak dapat. Kan, nak tunggu projek, kalaupun dapat 1 tahun ni dah tak dapat lagi dah. So, sukar dia keadaan sekarang meh. Jadi macam mana meh kita duk sembang-sembang ni untuk Amir lah, survival Amir. Apa cadangan Amir kepada rakan-rakan yang lain buat survival, selain daripada kita akan terus berjuang. Selagi Amir jadi presiden kan, selagi saya jadi presiden, kita akan terus berjuang. Tapi apa solution jangka masa sekarang ni meh? Kepada yang tak ada kerja, kepada yang masih mengharap, kepada kerajaan, kita nak conclude dah untuk animasi peluang dan cabaran. Dia ikut mana pun keyword dia ikut mana pun bersatu lah. Kan?
Kalau kita tak bersatu, saya bercakap seorang, Datuk cakap seorang lah, siapa tak support kita. So dia tak nampak benda ni impact untuk dia kata dia je cakap. Ini Amir je seorang cakap ni, Andy Jure je kan. Jure je, orang lain hidup je kan. Sebenarnya kau nampak luaran tu cantik lah. Yang dapat tu 200 syarikat, yang lagi 700 tak dapat. Kau tak tahu kan. Kalau kita tengok pekerja filem lah, samalah. Pekerja animasi, pekerja filem samalah. Bukannya ada kemampuan beli rumah pun, kan? Rumah pun tak mampu nak beli kalau dah pendapatan tak stabil kan. Bandingkan dengan industri lain. Sebab tu kalau kita pergi round universiti kan, kalau dia bentangkan dia punya kejayaan ataupun keboleh pasaran graduan lah. Kalau bidang otomotif banyaklah, kan? Bidang ni college, saya cerita tentang college kemahiran lah, skill college punya untuk TVET kan. Bidang otomotif, repair motor, 90% ataupun 99% pelajar ada kerja lah. Sebab orang menggunakan motor. So dekat kampung dia boleh repair motor dia seorang-seorang pun. Kita buat animasi, buat filem, seorang-seorang mana? Tak boleh kan? tak boleh lagi lah. Untuk YouTuber boleh lah. Kan YouTuber berapa je. Saya pernah cakap dengan seorang pegawai khas menteri lah. Menteri yang sebelum-sebelum ni lah. Kita kenal, jadi kita pergi jumpa lah. Tolong sampaikan pada menteri kan. Ini maklumat kita ni. Kita apa kau nak ni? Kita minta lah tambahlah slot sikit tu. Takkan satu je slot. Animasi berebut ni. Tambahlah 3-4 slot. So kita bersaing tu seronok sikit. Kadang kau dapat, kadang aku dapat kan. Kalau kita tak dapat pun, pekerja ni boleh pergi tumpang tolong sana. Kan kalau satu dapat, asyik dia pula dapat tu. Memang orang lain tak ada kerja lah. Dia pun tunjuk ke saya, aku pun buat YouTube sekarang ni. Jawapan dia, orang tak tengok TV lah main sekarang. Betul lah. Betul, orang tak tengok kan? TV. Jangan kau iakan yang orang tak tengok TV tu. Kita buat kerja untuk TV. Habis tu apa guna ada RTM tu kan? Kalau dia tutup lah. Saya jawab macam tu lah. Saya kata, kita sekarang ni benda ni bukannya boleh tutup serta-merta. Kan? Takkan semua orang nak buat untuk Netflix kot. Kan bukan senang nak dapat pun. So yang boleh bantulah apa kerja. Duit rakyat tadi. Bagilah kat kita dengan cara tu. Contoh dulu Tan Sri Rais SKMM tu. Wujudkan dana tu. Telco bayar banyak telco, lesen telco dengan lesen stesen TV. Dan dia pergi ke SKMM. Betul. So dekat sana dia pool kan. Pulang balik kat kita 10% je kan. Dia ada 1 bilion bagi kita 100 juta 10% ataupun bagi 1 juta 2 juta untuk royalty tadi. Settle masalah. Itu pun tak boleh dibatalkan kan. Tak ada dah. Lagi satu cukai hiburan lah. Saya borak dengan Nizam Razak Monster. Oh bang, panggung 50%. Betul. Cukai hiburan 25%. Betul. Kan? Kita punya promosi dah pergi berapa persen pula. Tinggal kat kita 10%. So dengar kutipan berpuluh juta kan? Dengar kutipan 40 juta, 50 juta kan. Tolak. Dapat balik 10%. Kalau dia share dengan macam yang tu lagi, dia share dengan stesen kan untuk ni, dah kena 50-50 kat sana ataupun 70-30 kat sana. So tinggal balik boleh survive buat satu lagi movie untuk 3 tahun. So dia sekarang ni dia jadi, kalau bahasa kasar dia jadi hamba pada benda tu lah. Kena buat lah for survival. Kalau tak buat, tutup kedai. Jadi mesti hasilkan filem animasi setiap 2 tahun supaya dia dapat rolling berterusan rolling kan. Dan dengan bantuan dana-dana yang ada. Kalau tanpa dana-dana yang ada ni, syarikat animasi pun tak boleh survive. Tak boleh survive. Dia pun masih perlukan MDEC. Dia masih perlukan Finas punya dana untuk suntik dalam production dia. Kalau tak ada ni, tak keluarlah filem dia. Kan? Maknanya sukar juga Memang sukar. Orang kalau tengok nak overhead gaji je setengah juta nak hasilkan filem tu, setahun 6 juta. Kalau tak ada 6 juta, dia tak boleh buatlah filem. Iyalah. So dia kena cari 6 juta dulu untuk buat filem. 2 tahun dah 12 juta. Pergi tayang dekat panggung dapat 50 juta, tolak dapat 10 juta. Tak cukup balik. Kan? Bukannya untung. Yalah. Kasar tu untung lah. Bersih nampak pada jumlah tu nampak besar kan. Sebab tu kata nak untung balik kena buat lagi siri TV. Sebenarnya yalah, dengan syarat
siri TV tu, sebab tu kalau kita tengok filem luar negara, Disney ke, animasi, untuk TV kualitinya lain. Untuk wayang kualiti lain. Kos dia tu kan. Sebab dia jaga kos dia. Tapi kalau kita berbual dengan penerbit luar negara, setengah jam siri TV animasi di luar kosnya 400,000 US. Mana itulah harga dia dan kualiti dia. Kita kat sini 30,000. 30,000 kan? 30,000. 40,000. Kalau macam Ejen Ali Boy itu dia pergi sampai 80,000 kos dia satu episod. Kan? So kita buat animasi 2D ataupun simple-simple ni 30,000, 40,000. Nak banding dengan minimum 200,000 US. Yalah. Atau 400.